Okay, boleh nampak saya punya screen Okay, boleh nampak. Okay, terima kasih. Sekejap Okay, ini instruction. Okay. So, ini adalah kita punya, okay, ni nampak PDF ni nampak Nampak. Okay, kalau nampak kamu boleh baca sekali. Okay, tapi saya akan terangkan sikit. So, untuk lab control ni adalah jenis dia adalah open-ended laboratory implementation lah. So maksudnya open-ended ni adalah lab yang kamu sendiri rancang, kamu sendiri rangka. Okay, dia tak sama dengan lab-lab yang lain. Kalau lab yang lain kamu ada orang kata apa, lab sheet dia yang punya prosedur, orang kata semua step dah ada lah. Okay, tapi bagi open-ended laboratory ni kamu kena reka sendiri, rancang sendiri apa orang kata kamu buat prosedur sendiri berkenaan dengan projek yang kamu pilih lah. Okay, nanti saya akan explain. Okay, projek yang kamu pilih. So sebagai permulaannya, okay, kita tengok kat sini introduction dia, open-ended laboratory employ outcome-based education. Okay, it is student-centered learning philosophy that focus on empirically measurement student performance, which is called outcome. Okay, the idea is to let student to design their own lab sheet. Okay, ni yang saya cakap tadi, kamu design sendiri kamu punya lab sheet. Okay, which require to set their objective, scope of experiment. Okay, and to whoever conduct the experiment will gain the knowledge expected from the exercise. So kat sini, okay, nanti saya akan bagi instruction ni dekat dalam Google Drive, saya akan share. Okay, daripada Google Drive ni kamu boleh tahulah dia punya apa orang kata aim untuk lab ni macam manalah. Okay, bila kamu dikata kamu kena design your own lab sheet kan. Okay, kamu kena design tu maksudnya kamu kena adalah benda-benda yang diperlukan lah dekat dalam lab sheet tersebut. Okay, benda yang paling common yang kamu perlukan adalah ni 4 ni lah. 4 elemen ni iaitu background and introduction, experimental procedure, data, discussion, conclusion and reference lah. Okay, untuk video presentation ni nanti last nanti baru kita ni lah. Jadinya kamu kena reka kamu punya lab sheet tu ada 4 elemen ni. Okay, 4 elemen ni yang wajib. Okay, terpulang pada kamu kalau kamu nak tambah orang kata apa subtopik yang diperlukan ke, orang kata kalau contoh subtopik ni perlu masuk ke dalam report ni, okay, nanti kamu akan masukkan lah. Okay, lepas tu tujuan utama lab control ni, okay, semua dah ambil control ke? Dah ambil semua subjek control semua dah ambil Dah. Dah ambil kan? Okay, so sekarang ni kita nak apply apa yang kita belajar kat control tu dekat orang kata kita punya projek lah. Okay, dengan dari satu dia punya aplikasi dia adalah penggunaan Mega Arduino. Okay, pernah dengar pasal Mega Arduino? Okay, kalau kamu tak pernah dengar tak apa, nanti kamu kena buat brainstorm sendirilah apa itu Arduino, apa itu Mega Arduino. Okay, tapi yang kita guna sekarang ni adalah Mega Arduino controller lah. Okay, kita dah tak pakai yang Arduino yang lama, yang kecil tu kita dah tak pakai. Kita pakai yang Mega Arduino. So nanti kamu kena buat orang kata research kamu search kat internet ke macam mana kan. Okay, kamu buat brainstorm kamu punya apa aplikasi yang boleh digunakan dekat Mega Arduino punya application. Okay, kamu brainstorm, bila kamu dah brainstorm nanti dalam kumpulan lah, buat dalam kumpulan. Kamu kena pilih satu tajuk lah. Satu tajuk yang orang kata simple je. Tak nak yang teruk-teruk pun sebab dia punya, kalau boleh, dia punya prototype tu kecil je, tak perlu nak besar-besar. Okay. Lepas tu apa ni dia consists of, okay, yang lepas tu expected outcome dia kamu boleh tengok kat sini. Okay, expected outcome-nya student boleh come out with experimental procedure. Okay, itu yang kamu reka sendiri. Okay, mengikut standard content of control and instrumentation lab sheet lah. Okay, ni tadi standard content tu mengikut dia punya front cover ni lah. Okay, front cover ni pun saya akan upload kat Google Drive, nanti saya akan share kat WhatsApp lah.
Okay, lepas tu simulation experimental tools. Okay, okay, untuk lab ni juga kamu perlu buat satu simulation lah, simulation berkenaan dengan projek kamu lah. Okay, kalau contoh software yang boleh digunakan untuk buat simulation ni kita boleh tahu Excel, MATLAB ataupun Tinkercad lah. Okay, yang biasa student sebelum ni pakai, dia orang semua pakai aplikasi Tinkercad ni lah, dia mudah sikit. Okay, nanti kamu boleh juga, saya takkan ajar macam mana nak guna Tinkercad ni. Okay, saya takkan ajar macam mana kamu nak guna Arduino tu macam mana. Okay, semuanya terpulang pada kamu. Kamu je kena explain pada saya apa yang kamu faham berkenaan dengan aplikasi ni lah. Okay, kalau contoh Tinkercad ni saya tunjuk video sekejap. Ini, bukan. Okay, Tinkercad ni yang inilah. Ni kita gunakan aplikasi dalam Arduino tu. Okay, kalau ini dia nak buat apa dia nak buat circuit lah. Dia nak create circuit daripada Tinkercad tu menggunakan aplikasi Arduino tu dekat dalam Tinkercad. Okay, ini cara dia lah. Nanti kamu pun kena ada satu simulation lah yang menggunakan Tinkercad ni, ataupun kalau kamu lebih mudah menggunakan Excel, kamu boleh pakai Excel. Tapi kalau kamu mudah bila belajar pakai Tinkercad, kamu boleh pakai Tinkercad je. Okay, ni coding kat tepi-tepi ni kamu boleh buat coding. Bila coding tu nanti kamu boleh run lah sama ada sistem kamu ni boleh run ataupun tidak lah. Okay, coding ni semua senang cerita sebenarnya untuk lab ni semua dah ada kat internet. Kamu pilih je mana projek yang kamu rasa sesuai. Orang kata projek yang tak makan banyak kos lah. Okay, kamu pilih je dekat dalam internet dan pastikan tidak samalah dengan grup-grup yang lain. Pastikan semua grup berbeza lah dia punya tajuk projek. Okay, nanti kamu boleh buat ni lah, orang kata buat buat brainstorm dulu lah kamu nak buat apa kan. Untuk permulaan ni kita tak perlu datang lab dulu. Okay, kalau ikutkan, kalaulah kamu dah pernah belajar penggunaan contoh ada student yang lepas dia dah pernah buat satu projek dekat dia punya subjek, mungkin subjek elektrik kalau tak silap saya. Okay, dia cuma nak kedepankan je projek yang dia buat kat elektrik tu, dia nak masukkan dekat dalam kontrol. So boleh, saya terima, saya tak ada masalah macam tu. So bila contohlah kamu boleh siap projek ni dalam masa 3 minggu ke apa, okay, kamu boleh terus hantar kat saya. So untuk 3 minggu terakhir tu kamu dah tak perlu datang lab lah, tak perlu masuk lab. So lagi satu, untuk lab ni pun tidak 100% dekat lab lah. Okay, kalau kamu nak buat dekat asrama ke, kamu nak buat kat rumah sewa pun boleh, tak masalah. Kalau contoh kamu nak balik ke rumah ke apa, kamu boleh buat kat rumah pun tak ada masalah. Okay, yang penting satu lagi, kamu kena ni lah, walaupun kita tak masuk lab, setiap minggu kamu kena update pada saya lah apa yang kamu buat minggu tu. Okay, contoh minggu ni minggu ni kamu buat brainstorm. Okay, kamu buat brainstorm, jadi minggu depan kamu kena ni lah, info orang kata update pada saya lah, weekly progress, orang kata weekly laporan mingguan. Dia macam minute meeting itulah, kamu buat apa dalam kumpulan, dalam masa seminggu tu kamu buat apa. Okay, nanti kamu bagi tahu pada saya. So saya ambil itu sebagai orang kata record kamu lab, record mingguan lab lah. Okay, faham kat sini? Kalau tak faham boleh terus tanya. Saya takut kamu tak faham, kamu dengar je tapi kamu tak faham. Okay. So ini nanti video ni pun saya akan share dekat dalam Google Drive juga. Okay, lepas tu untuk video presentation. Okay, ini contoh daripada student yang lepas juga. Okay, contoh dia buat berkenaan dengan inilah watering system. Okay, tengok dulu lah video ni.
Okay, itu adalah contoh video presentation lah. Okay, yang mana dia punya aplikasi dia adalah water level detector lah. Okay, kalau kamu nak buat okay, apa orang kata apa, tajuk yang sama, contohlah tajuk kamu nak pilih juga water level detector. Okay, kalau boleh saya tak nak yang sama macam tadilah sebab dah ada. Okay, tapi kamu boleh upgrade lah kamu punya water level detector tu. Tak kisahlah nak upgrade macam mana ke kamu buat. Ada orang kata improvement daripada tajuk tersebut. So bila kamu improve, so kamu kiranya kamu ada novelty sendirilah dekat projek tu. Kamu tak meniru tapi kamu improve projek orang. Okay, kalau macam tu pun saya terima jugalah. Okay, lepas tu tadi dekat mana? Okay, yang ini software ni semua kamu kena download dan kamu boleh explore lah macam mana, okay, berkenaan dengan software. Okay, lepas tu a specimen of full report for the newly developed experiment lah. Okay, ni full report tu kamu last nantilah, full report kamu kena hantar. Okay, lepas tu a group member introduction video that explain the newly development experiment. Okay, ni untuk oral presentation nantilah. Okay, oral presentation ni kalau ikutkan saya nak buat secara orang kata online sajalah, tapi bukan online yang Google Meet macam ni. Kamu kena record video presentation kamu. Okay, lepas tu kamu upload dekat YouTube. Bila dah upload kat YouTube, kamu share link dekat saya. Okay, kamu share link dekat saya melalui email lah. Nanti email tu semua kemudian lah saya akan bagi. Okay, lepas tu kiranya di akhir lab ni ada dua benda lah. Satu full report dan juga video presentation. Okay, due date dia untuk report tu semua minggu ke-14 nantilah. Okay, 13 hari bulan 6 2022. Okay, kalau ikutkan kos ni diperlukan adalah 6 minggu lah. Okay, sebulan setengah gitu lebih kurang. Tapi sebab kita dah cuti raya hari tu, okay, so kita dah terlewat 1 minggu lah. Okay, so hari ni briefing, minggu depan kamu dah boleh start buat ni lah, buat dia punya report ni lah. Okay, lepas tu macam tadi kalau kamu tengok dia punya video presentation, orang kata apa, video monitoring aplikasi tu, okay, dia ada guna banyak orang kata modul lah, modul yang banyak. So masuk modul ni bukannya modul apa tau, modul ni komponen. Kalau senang nak faham, komponen yang digunakan lah dalam kamu punya aplikasi. Okay, kalau diikutkan ada lebih kurang ada 45 komponen dekat dalam lab sendiri. Okay, kiranya kami boleh sediakan, contoh kamu nak guna digital temperature sensor module ke ataupun LED ke, okay, yang ada dalam list ni, okay, kamu boleh dapatkan dekat lab lah. Okay, boleh dapatkan secara percuma lah. Okay, tapi bila kamu dah ambil semua benda tu, kamu kena record. Okay, record tu semua ada dekat lab, nanti ada file. Okay, kamu kena record apa yang kamu ambil untuk projek kamu nantilah. Okay, so minggu ni tak ada masalah. Ini nanti pun saya akan share dekat dalam Google Drive. Okay, kamu boleh check. Contoh kamu minggu ni kan saya dah cakap tadi, minggu ni cuba buat brainstorm projek apa yang menggunakan aplikasi Mega Arduino ni. Okay, bila dah dapat satu title, okay, kamu dah tahu dia punya komponen apa nak guna semua, okay, nanti kamu kena update lah dekat saya. Orang kata senang cerita, progress mingguan tu kamu update kat saya apa yang kamu nak buat. Okay, kalau contohlah kamu dah brainstorm, contoh dalam 2 hari ni kamu dah brainstorm apa kamu nak buat. Okay, minggu depan kamu nak ambil barang-barang ni lah, barang-barang semua ni, SD contohlah kamu nak pakai flame sensor ke, metal touch sensor ke, okay, kamu boleh pergi dekat lab control. Okay, lab control ni kalau ikutkan ada dekat ni lah, ni lab control, tapi dia punya location dia dekat atas lab solid lah. Dekat lab solid tu kamu jalan ke depan sikit, kamu akan jumpa lah lab control. Okay, dekat tingkat 2. So kamu boleh datang ke situ untuk ambil dia punya modul lah, komponen-komponen yang kamu perlukan.
Okay, tapi ada satu komponen yang kita orang tak sediakan iaitu breadboard. Breadboard ni, breadboard tu orang kata litar yang bawah ni lah. Okay, sekejap litar yang ni, ini kita gelar dia sebagai breadboard. Dia punya penyambung litar dekat orang kata dia punya base lah, base kamu punya circuit tu. Okay, yang ini kami tak ada sediakan. Kat sini student kalau contohlah apa yang kamu nak tu tak ada, kami tak dapat nak sediakan dia punya komponen tu. Student kena ambil inisiatif sendiri untuk cari dia punya orang kata komponen tu dekat mana-mana lah, dekat Shopee ke dekat mana kan. Tapi kalau boleh cari komponen yang tidak membebankan ahli grup yang lain lah. Contoh kalau yang SEM lepas ada satu student tu dia nak cari nak cari buzzer. Dia nak cari buzzer yang besar sikit. Harga dalam RM10. Jadi satu grup ada 5 orang. Okay, jadi seorang share lah RM2, RM2. Okay, lagi satu ada kalau tak nak cari kat Shopee, contohlah takut kat Shopee tu dia tak dia punya komponen tu takut rosak ke apa kan. Kamu boleh pergi dekat Taman U. Okay, ada satu nama kedai tu My Boutique. Kalau tak silap saya nama dia My Boutique. Okay, My Boutique. Nanti kamu boleh tengok lah. Okay, kedai My Boutique dekat Taman U. Kalau kamu kedudukan dia sebelah kilang tayar yang ada orang kata simbol Petronas tu lah depan McD. Okay, kamu boleh cari juga komponen-komponen elektrik kat situ memang banyak. Kat situ memang banyak, jadi kamu boleh cari kat situ. Okay, itu pun harga dia kalau saya tengok contohlah wire ke apa kan. Kalau contoh dekat lab tak ada, kamu boleh terus cari dekat situ lah. Okay, nanti siapa-siapa yang tinggal dekat luar tu boleh tengok-tengok lah dulu kedai My Boutique tu ada apa. Okay, ini komponen-komponen yang ada, nanti kamu boleh check. Okay, kamu pun memang kena ambil tahulah komponen. Senang cerita, bila dah dapat satu projek tu, kamu cuba listkan komponen apa yang diperlu pakai. Kalau ada dekat sini, kamu boleh terus ambil lah dekat lab control tu. Tapi kalau tak ada, kamu kena beli. Memang kena belilah senang cerita. Okay, tapi nanti bila dah beli semua tu, kos-kos ke apa tu, semua kena masukkan dekat dalam report lah. Okay, jangan tinggalkan lah. Okay, so ada soalan lagi? Ada soalan tak? Setakat ni ada soalan. Kalau tak faham boleh tanya je. Kalau tak pun boleh type dekat chat lah kalau kamu nak tanya. Okay, so Doktor. Ya. Yeah. Nak tanya pasal pemilihan tajuk tu macam mana ya? Pemilihan tajuk tu macam mana? First come first serve ke? Okay, pemilihan tajuk ni nanti saya akan update dekat dalam grup WhatsApp. Okay, saya akan listkan apa orang kata first come first serve lah. Saya cerita first come first serve lah. Saya akan buat satu template untuk grup grup title ni. Nanti kamu boleh ni lah cepat-cepat brainstorm lah. Jadi kamu tulis, kamu terus update. Nanti saya terus tahulah grup ni buat apa, grup ni buat apa, saya terus tahu. Okay. Lepas tu nama grup pula ahli kumpulan ni kalau ikutkan list dekat dalam list dekat dalam sistem ada 35 orang lah. Okay, satu grup ada 5 ahli. Okay, jadi total ada 7 grup lah lebih kurang. Okay, list semua kamu tahu tak list dia? Tak tahu sekejap Okay, tak apa. List tu pun nanti list attendance tu pun nanti saya akan bagi dekat dalam Google Drive ni, saya akan share. Jadi kamu boleh tengoklah, okey. Tapi saya sebut je dulu dia punya ahli grup ni. Okey, yang pertama Abdul Malik, Ahmad Nazarul, Ahmad Syahir, Ahmad Wafri dan juga Aiman Daniel lah. Okey, ni grup yang pertama. Kejap saya share lah senang biar nampak. Ini. Ya, Arduino Mega pun disediakan lah.
Okay, kamu tengok dekat Arduino Mega tu memang memang dihaskan untuk satu grup memang akan dapat satu. Okay, ini untuk senarai attendance lah, attendance pula, senarai ahli grup lah. Okay, nombor 1 hingga 5 ni satu grup lah. Okay, nombor 6 hingga 10 ni grup A, ini grup B. Nombor 11 sampai 15 ni grup C. 16 sampai 20 ni grup D. Okay, 21 hingga 25 grup E. Okay, dan seterusnya lah sampai Muhammad Syahir, Nurul Anis, Nurul Ashikin, Siti Nur Aisyah dan Syahin Ammar ni grup yang ketujuh lah. Okay, jadi ini pun nanti saya akan share dekat dalam Google Drive. Okay, sebenarnya kat dalam Google Drive ni saya dah upload lah sebenarnya. Okay, nanti lepas sesi Google Meet ni saya akan share lah. Okay, kat dalam ni kamu boleh nampak lah. Okay, ni contact number. Okay, contact number ni kamu boleh tengok. Okay, nombor saya ada kat sini. Okay, nombor JA Lab Control pun ada. Okay, so kalau contohlah kamu nak ambil orang kata komponen-komponen ni kamu nak ambil, kamu kena contact dululah JA ni sebenarnya. Kamu contact Cik Buhari ni, dia ada dekat lab tak? Kalau dia tak ada dekat lab, kamu tak boleh ambil. Kamu kena contact dia dulu, tanya dia ada dekat lab tak? Kalau ada boleh ambil, boleh datang lah. Dan dia prefer waktu pagi ataupun selepas tengah hari lah, selepas waktu rehat. Okay, waktu rehat dia takkan ada kat lab lah. Okay, tapi apa-apa hal pun kamu contact dulu, barulah kamu boleh ambil komponen-komponen tersebut. Okay, lepas tu rasanya itu sahaja. Ada persoalan lagi tak? Dr. last submit berapa hari bulan ni? Last submit macam saya sebut tadi minggu ke-14 lah. Minggu 14 tu 13 hari bulan 6 2022. Kiranya lagi roughly lagi sebulan je lah senang cerita. Lagi sebulan je sebab kita dah termakan cuti hari raya hari tu. Risau juga sebenarnya saya ni sebab kita banyak cuti. Kalau banyak cuti ni takut dia jadi delay lah kan, kita punya progress semua akan terlambat lah. Okey, tak apa. Kalau ada soalan lain nanti boleh tanya dekat WhatsApp ataupun tanya kat WhatsApp lah, senang dalam grup tu kan. Okey, tapi untuk minggu ni punya, okey, saya just nak briefing dan nak bagi tugasan sikit lah. Tugasannya adalah semua ahli group members sila orang kata macam lantik lah satu ketua ke apa yang senang kan. Tak pun tak payah lantik pun. Nama yang pertama dekat dalam list tu, itu kita anggap sebagai ketua pun rasa tak ada masalah. So kiranya kalau yang nombor 1 tu dia lah ketua. Lepas tu nombor 6 dia lah ketua. Itu lagi mudah lah. Okay, kira jadikan wakil je, bukan jadi ketua, bukan jadi apa pun. Macam jadi wakil buat dalam buat grup WhatsApp ke untuk memudahkan kamu nak approach. Contoh yang sekarang keadaannya berjauhan kan. Kamu boleh contact lalu grup WhatsApp ke macam ni lah. Kalau dekat kamu boleh face to face, boleh jumpa lagi senang. Okay, lepas tu so buat satu brainstorm berkenaan dengan kalau nak brainstorm kan kamu tak faham lagi apa Arduino Mega ni kan. Kamu buat research dulu berkenaan Arduino Mega dekat internet. Okay, bila dah masing-masing dah buat research, barulah kamu berjumpa ataupun buat satu sesi discussion, brainstorm apa projek yang kamu nak buat. So projek tu nanti bila dah buat kamu boleh update dekat dalam group lah. Group tu nanti saya akan buat template dia. Dan kalau boleh by this week juga kamu dah ada tajuk tu. Maksudnya kalau paling last pun hari Khamis ni lah. Khamis ni kamu dah ada tajuk lah, sebab saya takut kalau kamu lambat-lambat nanti tajuk tu akan diambil orang lah. Okay. Jadi lepas tu so minggu depan untuk lab minggu depan kamu dah boleh start ambil barang-barang yang diperlukan lah. Okay, kalau contoh barang tu tak ada dekat lab, kamu boleh carilah dekat MyBotic ataupun dekat ni lah, dekat mana-mana platform lah, contoh macam Shopee ke apa kan.
Sebab kalau yang SEM lepas pun ada juga student yang ambil daripada platform Shopee, so tak ada masalah juga. Okay, lepas tu rasanya untuk tugasan minggu ni just brainstorm je, dapatkan tajuk apa yang kamu nak buat dan listkan komponen apa yang kamu perlukan untuk digunakan dalam projek kamu tu. So kalau boleh update tajuk tu ni lah minggu ni juga, okay, hari Khamis 12 hari bulan 5 lah. Okay, nanti saya akan buat template, kamu ni lah update ke dalam grup. Okay, ada soalan lagi? Tidak. Tak ada So saya harap kamu sedikit sebanyak faham lah. Orang kata kalau tak faham 100% pun kamu dapat apa yang nak yang nak dibuat dekat dalam lab lab control ni lah, open ended lab. Okay, dia bukan face kena datang, tak perlu datang kat lab pun kalau ikutkan. Tapi kamu kena ada orang kata apa, laporan mingguan. Laporan mingguan ni nanti boleh wakil tu boleh bagi kat saya lah. Okay, laporan mingguan ni pun dekat dalam Google Drive ni ada contohnya. Okay, nanti kamu boleh check lah macam mana nak buat laporan mingguan tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, okay, kalau boleh jangan lupa isi attendance. Mana yang tak isi lagi boleh terus type. Masuk dekat attendance saya dah share. Nanti kamu isi lepas tu ni link Google Drive ni pun sebenarnya saya dah bagi dekat dalam Messenger ni. Okay, nanti link Google Drive ni pun saya akan share kat WhatsApp jugalah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan saya rasa itu sahaja. Okay, kalau ada soalan boleh terus tanya lah. Okay, tak ada soalan Okay, kalau tak ada, saya rasa sampai di sini saja briefing untuk lab control ni. Okay, kalau ada masalah boleh terus tanya saya dekat WhatsApp lah. Okay, terima kasih kerana luangkan masa untuk tengah hari ni lah. Okay, selamat Hari Raya lah saya ucapkan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Doktor.